pasaran ya, untuk pergerakan semasa ya. Jadi kalau kita lihat daripada sudut sentimen semasa pasaran, sebenarnya agak bercampur. Kita ada sesi Asia pagi tadi yang continue kekuatan pergerakan dalam US session. Selepas kita ada keterangan daripada Jerome Powell, pengerusi untuk Federal Reserve, yang memberi jaminan bahawa Federal Reserve akan meneruskan usaha untuk polisi sedia ada untuk menyokong kecairan pasaran, kadar faedah kekal rendah, pembelian aset kekal sama, biarpun jangkaan bahawa pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, kita ada kemungkinan inflasi lebih tinggi. Fed akan terus meneruskan, sebabnya bagi Fed kejatuhan yang sebelum COVID-19 tu belum recover. Contohnya, ingat, antara yang Fed tengok yang data utama, maksudnya kalau Jerome Powell malam tadi dia dah sebut mengenai apa tau, dia sebut inflasi akan datang. Maksudnya kalau high inflation itu tak akan move banyak market. Hai Jo. Tapi yang akan move banyak kepada pasaran selepas ni adalah data. Yang pertama adalah inflasi. Itu dia. Yang kedua, pekerjaan. Data pekerjaan. So, inflasi dia kata memang naik. Terima. Data pekerjaan. Sekiranya kita ada data pekerjaan yang lebih tinggi, dan anda akan nampak USD akan lebih kuat selepas ni. Sebab kemungkinan untuk Fed menaikkan kadar faedah. Hadir dengan wassalam. Okey. Itu nombor satu. Nombor dua, data yang akan mempengaruhi US dollar adalah pertumbuhan ekonomi. Sebabnya aktiviti ekonomi meningkat, GDP meningkat, benda-benda tu meningkat, dan kita akan ada kemungkinan untuk Fed naikkan kadar faedah. Pada masa yang sama US dollar akan lebih kukuh. Jadi itu dua kumpulan data yang akan mempengaruhi banyak pergerakan US dollar selepas ini. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau sebelum ni kita nampak dia tak banyak sangat. Sekarang ni selepas kenyataan Jerome Powell malam tadi, dua data berkenaan akan banyak move the market. Okey. Tapi bila kita masuk kepada sesi Eropah ni, kita nampak kenaikan tu dah mula agak sideways. Persoalan dia, adakah kenaikan hampir dah habis ataupun akan reverse ataupun akan continue? Kita tengok kepada chart selepas ni. Daripada sudut kalender, untuk petang ni kita ada GDP US untuk malam nanti. Ini data lama. Ini takkan banyak. Ini dan dia adalah bacaan kedua. Ingat, untuk GDP US dia keluar 3 kali. Advanced GDP bacaan pertama, preliminary GDP bacaan kedua, dan final GDP bacaan ketiga. Jadi ini adalah bacaan kedua. Ini 2 bulan lepas. Maksudnya untuk kuartal keempat antara bulan Oktober sehingga bulan Disember. Jadi ini data lama. Dijangkakan akan ada kenaikan. Dia naik pun saya tak nampak data ni mempengaruhi. Data ke depan yang dijangka. Ni tak. Core durable good orders not really. Lain-lain tu not really. Jadi kita lihat kepada chart apa yang kita nampak daripada sudut pergerakan semasa dalam pasaran. Obvious kalau kita lihat adalah kelemahan kepada yen untuk semasa. Kalau kita lihat kepada pergerakan pasaran saham, sebelum ni saya jangkakan ini bergerak ke bawah disebabkan oleh lain-lain punya indeks dah. Contohnya US 30, Dow Jones dah break higher high. So saya jangkakan untuk untuk Nikkei ni will do this move. Akan buat ini sebagai 1, 2, 3, 4, one more high, 5, and then will do this sebelum dia resume higher. Ini adalah untuk Nikkei. Boleh trade tak kat sini? No. Nikkei tak ada entry. Okay. Yang kedua adalah kepada US 500. Ini pun bukan higher high. Kalau dia break high kat sini, dan kita boleh trade. Satu lagi ataupun dia dah memulakan pergerakan 3 wave ke bawah. 1, 2, either ni 3, 4, and one more high. 1, 2, 3, apa pun ini bukan entry. Sebab ini bukan higher high. Higher high against ini against sini. Ini high dia. Okey, kalau dia break, kalau 5 ni break, then 3 wave kita boleh entry Yang ada pada waktu ni, sebelum ni saya tunggu yang ni, nampaknya kita punya ni lebih jelas. Nampak tak dia buat higher high?
Ya. Sebab itu saya ubah dia punya invalidation kat situ. Maksudnya, kita ada incomplete sequence. Saya ambil kat sini ya. Ni adalah apa ni? US30. Okey, kejap. Saya ambil yang baru US30. Sekejap. Okey. Okey, ni US30. Maksudnya, kita ada yang baru, kita ada support yang baru kat sini. Ini teknik 3 line. Siapa ingat yang 3 line tu? Ini teknik 3 line. Ini teknik 3 line. Kalau nak faham teknik 3 line tu, dia kepada masa dan juga lekuk. Maksudnya, kita ada incomplete sequence daripada ini. 1, 2 dan ke atas. So, selagi dia belum sampai kat atas ni, anytime yang anda nampak, ini nampak 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 kita akan long. Ni anda boleh cari untuk long. Tunggu dia buat retracement. Okey, kejap satu-satu Faisal. Okey, jadi indeks ke atas. Indeks ke atas. Kita dah ada saya harap anda nampak jelas kan structure dia. Ini adalah untuk US30. Jadi kalau dia buat yang ini nanti, kita akan cari long. Faham? Yang ini kat sini kita akan cari long. Yang ini kita akan cari long. Anytime kalau katalah anda nampak dia turun daripada semasa, dia turun terus daripada semasa dan retracement dia lain macam daripada yang belakang ni. Nampak, anda tengok je dia lain ni bukan sebahagian daripada kawan dia kan. Lain macam besar dia. Itu anda tunggu 3 wave. Boleh? Kita akan cari long Itu US30. Next, kita tengok kepada DEX. DEX pun belum melakukan higher high. Maksudnya belum ada trend lah. DEX ini kalau dia terlalu besar, itu mungkin 2. Kalau dia kecil saja, ini mungkin 3. Ini 4. Dan ini 5. Sebab lain-lain belum nampak. Okey, ini adalah untuk DEX. Ini nampak seperti 4. Kalau kita lihat, kita masih lagi dalam range yang sama. Sekejap. Kenapa stokastik pula? Sekejap RSI. Okey. Kita tengoklah. Kalau ni nampak 3 wave, anda boleh cari peluang untuk long. Okey. Ini dah break. Ini break trend line. This one. Break trend line. Kalau jelas 3 wave, kita boleh cari long. Okey. Dia kepada lekuk je kali. Lepas tu anda akan perasan tarikh-tarikh tu akan lebih kurang sama. Okey, kita tengok yang ni lah. Either ini 3, ini 4. Tapi kalau asalkan ada nampak 3 wave yang jelas. 1, 2, 3. Kalau dia buat macam ni, ini tak sama dengan belakang punya ni kan. Ini tak sama kan. Ini tak sama. Kalau kita lihat ini kalau kita ambil satu channel. Kalau dia buat retracement ini, itu tak sama dengan kenaikan ini. Jadi itu satu retracement. Okey. Cerita dia, ini bukan high. Itu saya nak tunjukkan rupa dia lah. Okey. Jadi Germany 30 tak ada. Tapi kalau yang pentingnya Germany 30 ni, kalau dia buat 3 line, 3 retracement, bermaksud untuk US30 ini dah mula melakukan 2, faham tak? Sabtu saya tengok dia, ini mungkin jadi macam ni. Ini 2. Jadi kalau dia buat 3, kalau DEX tadi masa ni saya masih label macam ni. Tak ada apa-apa. Sebab itu saya tengok kepada Germany 30 ni, dia punya kaitan. So nampaknya ini masih lagi dalam yang sama. So ini 3. Ini 3. Ini 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5. And one more high. Sini one more high. Belum lagi dia buat 2. Tu maksud dia.
Ini masih macam ni. Okey, belum lagi dia buat 2. Itu maksud dia. Sebab tu saya tengok kepada yang lain. Tapi kalau ini nampak lain macam besar, then baru kita katakan dekat US30. Kita nak trade US30. Tapi kita tengok kepada DAX ni apa yang dia buat. Kalau DAX buat besar, then kita akan tunggu yang US30 tadi. Kita nak trade US30. Bukan nak trade ni. Sebab ini tak ada sekuen. Nampak cara pakai dia? Okey. So kita tahu dia bergerak lebih kurang sama, lekuk yang sama, cuma level dia dan momentum dia. Jadi kalau ini buat yang besar, then kita akan cari kepada US30 yang ada incomplete sequence. 2 kat sini boleh trade tak? 1 ini tak buat high. High dia adalah dekat sini. US30 tadi ada trend. Tu cerita dia. Bagaimana kita nak pilih apa nak trade. Ni ada trend, ni buat high. Ini kuat lah maksudnya. Jadi kita tunggulah dia buat kerja ni. Okey, jadi maksudnya kalau DAX tadi yang lain-lain belum buat yang besar, ini belum lagi buat 2. Kalau DAX, Nikkei, yang lain-lain buat yang besar, kita akan tunggu 2 kat bawah ni. Dia belum lagi. Faham? Okey, jadi kalau indeks masih ke atas, untuk yen pair pun masih ke atas. Jangan cari ujung dia. Kalau ada nampak yen pair buat yang besar, indeks pun akan buat yang besar. Jadi maksudnya untuk yen pair ni masih ke atas. Tapi seperti yang Faizal sebut tadi, perasan tak Faizal? USD JPY naik, dolar indeks jatuh. Apa maksud dia? Perasan tak benda ni? Apa hal lah pula kan? Sepatutnya USD JPY naik, dolar indeks naik. Maksudnya USD JPY ni naik, bukannya dolar kuat. USD JPY ni naik, yen lemah. Tu cerita dia. Selagi kita nampak yen lemah, indeks masih ke atas. Ini bukan dolar kuat. Sebab itu USD JPY ni naik, yen lemah, bukan dolar kuat. Kita nampak EJ naik, GJ naik, faham? Sampai had mana dia naik? Sampailah saham tadi membuat yang ni. Jangan cari ujung. Ini mungkin 3, ini mungkin masih 3. Kita tengok RSI dia pun hampir nak break. Ni dah break dah. Jadi ini adalah 3. Ini masih 3. Kita akan extend 3 kita. Nampak Sekarang ni dah mula connect kan benda-benda tu 3. Ni belum habis. Jangan cari ujung. Yang kita cari adalah bila dia buat 2 ni baru kita trade. Kalau dia ada incomplete sequence, ni nampaknya membatal. Belum. Ni ada incomplete sequence. Kalau dia buat tu baru kita ni. Jangan cari ujung. Ada cari bila dia buat retracement. Ini adalah satu. Ni maksudnya dia baca ni. Ini adalah 3, 4, 5. Baru kita tunggu 1, 2, 3. Kita tunggu benda tu. Ini 4. Jangan cari ujung. Okey, kita tunggu 2 ni. 2 ni nampak. EJ ni adalah EJ. Saya ambil EJ. Euro JPY. Okey. So EJ kita ada incomplete sequence, low daripada 18 hari bulan. Okey. Ini satu structure. Penurunan ni, lepas tu kita ada incomplete sequence ke atas. Jadi kita ambil lah Fibo extension. Kita nak tahu ada incomplete sequence ke tak, trend tu masih pergi ke tak. Selagi dia tak sampai 1 kat sini, 3 wave, kita cari long. Simple kan? Mula-mula nampak macam pening. Dah selalu saya tiap hari sebut benda ni. Baru. Okey. So, anytime, ini baru nampak tak? Sekarang ni saya harap, bila anda pergi kat time ni, anda nampak kan? Ini baru 1. Ini baru 2. Ini baru 3, 4, 5, tunggu 3.
Selagi dia tak complete, kan? Selagi biar dia buat kerja dia dulu, 3, 4, 5, anda tunggu 3 wave ni long. Buatlah mana-mana time frame, benda sama, tak kisah. M5 ke, M1 ke, 1 saat ke. Okey? Anda nak tunggu 3 wave ni. Anda nak tunggu 3 wave. So, untuk EJ ni masih ke atas, selagi dia tak sampai equalate ke atas lagi. Okey, itu adalah untuk EJ, GJ. Jadi jangan predict hujung. Jangan predict hujung. Saya tak tahu ni hujung ke tak. Yang saya tahu, waktu ni kita ada divergence. Ini masih ada divergence. Kalau dia break divergence ni, ini wave 3. Kalau dia tak break, ini wave 5. Faham? Waalaikumsalam, Lucy. Jadi kalau dia tak break divergence ni, ini wave 5. Bukan keep it simple to be stupid. Keep it simple to be successful. Simple sebenarnya, kan? Yang saya duk ulang hari-hari benda sama. So ini adalah 1, 2, ini 3, ini masih 3. Kalau kita tengok dekat time frame kecil, ini adalah RSI tertinggi. Ini adalah belum. Ini 3. Sini 3, 4, ini masih 5. Belum, tak dapat nak extend dia. Okey, tak dapat nak extend dia. Ini masih macam ni lah. Yang saya tunggu kalau dia buat 3 wave. Cerita dia GJ, beza GJ dengan EJ tadi. Anda tengok, ini EJ, ini GJ. Tengok, GBP, JPY. Okey, GBP, JPY, dia tak ada incomplete sequence. Dia hampir nak sampai resisten. Daripada permulaan March ni, kalau benda tu nak sampai resisten dia, biasanya kita akan ada movement yang lebih perlahan. Nampak tak? EJ dengan GJ, EJ lagi laju kan, Bian? Ni saya jawab. Nampak tak? Daripada low ni, apa beza EJ dengan GJ? Daripada low, daripada March, yang sama dengan dia, March, ini beza dia cuma hari saja. Okey. EJ permulaan move yang ini adalah pada bulan 5. EJ lambat sikit naik. GJ laju sikit naik. Okey. Beza dia, GJ ni nak sampai resisten. Kalau saya pilih EJ, bukan GJ. Kalau anda dah trade GJ, anda hold sampailah 15173. Okey, nampak? Sebab ini nak sampai. Kita akan decide balik. Kalau anda ada set up untuk dua-dua, saya akan pilih untuk EJ banding dengan GJ. Faham? Ini nak sampai. Kita bandingkan dia dengan EJ tadi. Ini EJ jauh lagi. Dia nak sampai destinasi, kereta dia masih laju. Ini dah nak start break dah. Ini dah nak start slow dah. Nak sampai kawasan resisten dia. Kalau saya ada set up untuk EJ dan GJ, saya akan pilih EJ. Nampak? Ni structure besar. Yes, dia ada perbezaan daripada sudut time cycle. Saya tak nak confusekan orang dengan time cycle dahulu. Saya nak anda faham mengenai structure dahulu. Bila anda faham structure, lepas tu anda try tengok kepada lekuk-lekuk tu, anda akan perasan time dia tak jauh. Time dia tak lari. Daripada situ anda tahu kat mana wave 1, wave 2 tau. Okey, ini masih dalam wave 3, ini adalah yang tertinggi. RSI ini kalau dia break lagi, kita punya 3 ni extend ke atas. Kalau anda tengok stokastik untuk yang ni, saya tak tengok stokastik, kita tengok stokastik dia. Stokastik yang ini, kita akan nampak dia tengah buat snake. Tak kisahlah bacaan stokastik apa. Ini buat sideway. Kita ada reset,
mungkin kita dah ada wave 4. Kita tunggu wave 4. Kaitan gold, dia semua satu. Gold tak ada sikun. Jangan trade gold, simple. Jawapan saya, daripada bila saya duk sebut, gold tak ada sikun. Kenapa trade dia? Itu je. Okey, kejap. Lepas ni, setiap hari saya tunjuk yang tu, Faizal. Semalam pun saya tunjukkan untuk gold. AUD JPY. So, AUD JPY masih ke atas. Dua ni kita akan cari long. Kenapa? Tapi, tengok AUD JPY. Something yang saya kena consider balik untuk AUD JPY ni, daripada low bulan 2. Kenapa dah ni lari-lari ni? Okey, daripada low yang ini 28.1. Kenapa bulan 2? 28.1. Saya pun pelik kenapa dia jadi ni. Daripada low ni, kalau kita ambil low sini, AUD JPY, dia mencecah satu tau. Dia mencecah satu. Faham tak? Sebab tu, reset dia macam ni. Jadi kalau kita ada satu structure, ini satu structure, time yang sama, nampak tak 16.92 tu? Yang kalau anda nak trade ini, katalah dia dah cecah, ni dah cecah, dah equal leg. Anda nak trade dia, anda tunggu equal leg baru. Faham tak? Anda tak trade yang ini. Anda tunggu 1, 2, 3, 4, 5 yang baru. Faham tak? Faham? Anda tunggu 1, 2, 3. Anda akan trade di time frame yang lebih kecil. Faham? Galih? Masa tu kita reset. Maksudnya, pada waktu ini, kita akan tengok structure ini pula. Structure ini pula. Structure yang ini pula. Ini. Dan structure. Sebabnya time frame besar dia, kenapa ni jadi lain? Oh, okey. Dia tak dapat, ni baru ada clone. Okey. Barulah kita tengok reset baru. Faham tak? Faham tak kali? Kita ada equal leg yang baru. Cerita dia, time frame besar dia tak complete lagi. Selagi time frame besar dia tak complete lagi, jadi kita akan tengok kepada dalam dia. Time frame besar dia complete atas ni. Jadi kalau yang dalam ni complete, anda tunggu yang baru punya equal leg. Faham? Boleh? Itu benda dia. Dan kita akan tengok kepada struktur lain pula. Bukan struktur yang daripada 17 bulan 2 tu. Okey. Jadi ini nak sampai AUD JPY. Jadi antara AUD JPY dengan Euro JPY lagi cantik. Sebab Euro JPY tak sampai lagi. Maksudnya, daripada sini tadi dah habis. Galih, ni maksud dia. Yang ini, kalau dia sampai equal leg dalam yang ini, ini baru. Okey. Kalau dia sampai equal leg, jadi cerita dia, structure ini kesemuanya, structure ini, kita consider sebagai habis. Kita tunggu dulu structure dalam pula. Kita tunggu structure dalam pula. Maksudnya, anda tengok structure dalam ni. Okey, structure ini. Ini kita consider sebagai habis. Jadi, anda tunggulah dia buat ni. Kalau ini 5 wave, 1, 2, whatever rupa dia, 3, 4, 5. Anda tunggu 1, 2, 3. Tunggu dia reset dulu. Lepas tu, 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya, low, high, higher low, higher high dah ada. Then, kita lihat kepada retracement ini pula. Lagi kecil. Untuk masuk. Sini pula kita cari. Structure ini pula. Sebab yang belakang tadi dah habis. Itu je. Anda pakailah apa-apa teknik. Asalkan dia ada trend. Jangan trade benda tak ada trend. Galih, dari bila saya cerita? Jangan short yen pair. Jangan short index.
jangan buy dolar dahulu. Belum masa. Sejak bila saya sebut benda tu? Kita tengah tunggu yang inilah cerita dia. Dia tak habis lagi. Sebab itu saya duk ulang benda tu. Jadi bila dia sampai kawasan ni, kita tahu dia akan buat kerja gila kan. Dia akan buat some correction. Jadi kalau nak masuk, jangan masuk sini. Tunggulah dia reset dulu. Okey. CAT JPY. CAT JPY. Tak kisah apa saya lukis kat sini. 1, 2, tak kisah. Tak peduli. Dia tak ada incomplete sequence, jangan masuk. Okey. CAT JPY. CAT JPY pun sama. Internal dia nak sampai ini boleh trade CAT JPY. CAT JPY. Okey, kalau kita lihat kepada pergerakan CAT JPY ni, dia punya ini ada daripada sini. 1, 2. So, kita tak sampai lagi. Anytime dia buat benda ni, 3 wave, anda cari long. Dari awal webinar tahun lepas. Kan? Tapi trend dia itulah. Tu yang saya duk ulang-ulang benda tu, Rosdi. Galih. Okay? So, kalau CAT JPY buat benda ni, so saya akan keluarkan AUD JPY. AUD JPY daripada benda yang kita akan tengok, saya keluarkan AUD JPY. Okay? So, CAT JPY, Euro JPY, dua tu kita akan cari dua ni. Euro JPY, kalau anda dah hold daripada ni, ada yang tanya saya, sampai ke tak bang? Kita masuk daripada bulan lepas tau, bulan 1. Ni swing biarlah. Biar je. Okey, ini CAT JPY. Dolar. Okey. Dolar seperti kita sebut tadi, masih ada pergerakan. Kita dah ada lower low. Kita dah ada lower low untuk dolar ni. So, untuk dolar ni, untuk dolar ni, kalau kita lihat kepada euro US dollar, kalau kita lihat kepada euro US dollar, saya lebih berminat kalau dia buat yang besar. Maksudnya, dia memperbetulkan move daripada 6 Februari. Ini maksud saya. Euro US dollar. Okey. Saya nak dia membuat pembetulan daripada ini. Maksudnya ini sebagai satu structure. This whole thing sebagai satu structure. Kita belum ada higher high tau. Kita belum ada higher high. Higher high dia kat mana? Sini higher high dia. Faham tak? Saya melihat ini sebagai satu diagonal. 1, 2, kita tengah buat wave 3, 4, 5, 1, 2, 3. I would prefer kalau nak masuk dia lah, Euro US dollar. Untuk time frame kecil, saya ada entry semalam. Ada letak dalam tu, yang ini. Yang ini, dah ambil partial dia. Ini obviously wave 3. Ataupun 3 daripada yang ini. Okay. Oh, okay, saya tahu. Ini adalah 3. 1, 2. Sekejap. Ini adalah yang merah. Sekejap. Okey. Ini adalah 1. Ini adalah 2. Okey, kita dalam 3 and 3. Okey, ini adalah dia dah buat RSI tertinggi. Ini RSI dia membatalkan divergence belakang. Okey. So kita dalam 3. Ini 3, belum habis lagi. Jangan predict hujung. So
kalau sebab tu saya ada tak dalam Discord saya kata refer kepada apa yang dekat chart pack sekarang kan. Waktu tu price dalam kawasan ni. Waktu tu price dalam kawasan ni. Saya macam ni. Saya tak pergi tengok. Saya bila dia break ini, saya letak limit order tau. Saya tak pergi tengok tunggu divergent habis ke apa. Saya tak buat benda tu. Saya nampak dia buat higher high. Ini sebagai satu structure. Saya tak tunggu chart. Faham tak? Ini satu structure. Ini structure baru. Okey. Saya tunggulah 3 wave. Ini ada ada incomplete sequence. Ini incomplete sequence. Incomplete sequence. Selagi tak sampai satu atas sana, saya letak je lah entry. Saya letak entry. Dia kena stop loss nak buat macam mana? Faham tak? Saya letak limit order. The moment dia break ini, keluar alert, saya letak limit order. Waktu tu price dekat, dia naik balik waktu tu. Dia tak sampai dekat 100 ni tau. Kalau ada tengok dekat kecil, dekat situ, dekat ni, dekat ini, mana dua? Ini. Dia break daripada yang tu adalah yang ini. Okey. Saya tak pergi tengok, tunggu dia keluar alert, saya tengok okey tak ada apa-apa. Waktu tu price kat sini dia break, lepas tu dia naik balik tau. Dia tak sampai 100%. Saya letak limit order, dia terus kena. Dia nak pergi mana pun saya tak tahu. Waalaikumsalam Ustaz. Waktu tu saya lukis benda ni, letakkan update chart dan saya jawab. Ada dalam Discord, anda boleh check dalam Discord apa yang saya kata. Somebody asking kalau tak ada divergence. Saya tak tunggu benda tu. Sebab divergence dia, ini 5 minit punya divergence. Ni ini 5 minit punya divergence. Siapa nak check? Saya tak tunggu benda tu. Ni, divergence 5 minit. Saya tak tunggu benda tu. Saya letak limit order je. Saya tahu syarat-syarat dia cukup. Saya letak limit order. That's it. Faham tak? Saya letak limit order. Saya tak tunggu chart, nak tunggu candlestick, nak tunggu apa. Saya tak buat benda tu. Faham? Yang sini. Okey, ini masih wave 3. Ini masih lagi wave 3. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Barulah kita completekan 3 yang merah ni. Kita tunggu 4, 5. 4, 5. Barulah habis 3. Atas lagi euro US dollar. Ni yang kita cerita dalam semalam kan. Kan kita cerita dalam live. Ini yang saya letak kat sini ni. Okey. Sebab tadi RSI dia membentuk satu divergence. Saya ambil partial. Sebab ini mungkin 4 dengan 5 kan. Saya ambil partial. Tapi biarlah. Separuh lagi biar jalan. BE dah. Biarlah dia buat kerja apa. Biar dia buat apa. Kalau yang saya tahu, kalau dia break out daripada euro US dollar, kalau dia break daripada kenaikan semasa ni, maksudnya kita punya low jadi kat sini. Ni low kita. Okey. Kalau dia, ni structure kita, ni structure semasa. Ni structure semasa kita. Jadi anytime anda nampak dia buat lain. Ini satu structure. Kalau dia buat 1, 2, 3 lain je, tak sama dengan belakang, anda long. Itu je. Cuma AU tak sampai. AU tak sampai kan Alif? AU tak sampai. AU pun ada semalam. AU tak sampai. Kan saya letak blue box mula-mula, lepas tu saya cancelkan kan. Dia tak sampai. Ini adalah AU semalam. Ni AU semalam. Ini tak sampai. This one. Tu saya punya alert ada lagi. Sekejap. Tak buang lagi alert. Okey. Ni tak sampai semalam. Ini tak sampai. Ini sikit lagi kan. Ini buat higher high.
1, 2 ni tak sampai. Okey, cara saya letakkan dua-dua limit order untuk dollar pair. Mana trigger, satu saya cancel. EU trigger, saya cancel lah EU. Tapi EU tak sampai pun. Lepas tu dia naik. Oh, Sufian, ya. Ya, waktu trigger alert, EU semalam, dia tak terus kepada tempat tu tau. Saya letakkan alert, tahu tak kat mana saya letak alert? Saya letak alert kat sini. Sini, bawah ni. Dia mula-mula, dia macam ni. Kalau anda tengok dekat 5 minit anda nampak kenapa jadi merah? Ni perjalanan dia semalam. Waktu ni, dia pergi kat sini, dia tak sampai 100% tau. Ni. Ya. Lepas tu dia naik balik. Lepas tu dia naik balik. Ya. Saya tak tengok RSI tu semua waktu tu. Saya cuma tengok level. Lepas tu saya letak, dia break alert, dia break ni kan. Dia break ini. Ini waktu dia. Lepas tu dia break, saya letak, dia main. Lepas tu barulah dia pergi 100% level. Dia tak terus pergi. Dia tak terus pergi kena 100% level. Dia tak sampai 100% level terus. Ya, dalam 10 minit macam tu, barulah dia kena. Dia kena kat sini dulu, barulah dia pergi. Letak, tuk dia pergi. Lepas tu biarlah. Wah, nama dalam Discord macam-macam. Letaklah nama betul. Saya letaklah admin lah. Okay. So, ini masih pergi. Kalau ada 3 wave, pullback, anda tunggu pullback yang ni tak ada. Ini tak ada. Kalau anda tak enter daripada sini, anda kena tunggu lama sikit untuk dia buat wave 2. Ni 2 merah ni. Ni pergi lagi, jauh lagi. EU. Maksudnya EJ pun masih ke atas. Apa lain? NZD US dollar pun sama semalam. Ni saya masih ada alert lagi. Tak sampai. Ini kita ini anda tak trade. Anda tunggu NZD ni dia break awal kan. Anda tunggu besar sikit. NZD hold dulu, tak ada. NZD AUD hold dulu, tak ada. UCAT sayang entry kita tak trigger kat sini itu kan. Okay, UCAT 2 ni anda boleh trade. 2 ni anda boleh trade. Tunggu dia buat bounce. Tunggu dulu. Ini jauh lagi jatuh ni. Ini jauh lagi jatuh. Ini satu structure yang sama. 2 ni nanti kita entry. Okay. Lain daripada tu gold. Okay, gold. Gold tak ada sequence. Okay. Gold yang boleh sebabkan gold jatuh. Ni ambil nota ni Gold jatuh. Ada saya tulis dalam grup rasanya. 2 daripada yang berikut. Pertama, indices kuat. Yang kedua, USD kuat. Yang ketiga, yen lemah. Gold naik. 2 daripada yang berikut. 1, indices lemah. 2, USD lemah. Yang ketiga, yen kuat. Okay. Ini dia kena satisfy 2 daripada yang ini. 2 daripada syarat yang ini. Yang kita ada pada waktu ini, indeks kuat. Okay. Yen lemah. US dollar lemah. Jadi kita ada lebih kepada yang atas ni. Gold masih jatuh. Faham tak?
kita masih ada dalam keadaan ini. Kita dalam keadaan ini. Faham tak? Indeks dua daripada dia, iaitu yen lemah, indeks kuat, gold masih ke bawah. Faham tak? Kita dalam keadaan yang pertama ni. Siapa tanya tadi? Faizal? Yang ini. Yang ini Faizal lah. Dua daripada tiga berikut. Okey? Cerita dia, gold tak ada sekuen. Kalau tanya saya tak tahu gold nak ke mana. Dia akan macam tu lah. Shorter term tak ada. Shorter term pun tak ada equal leg. Shorter term dia semua complete. Gold XAU US dollar. Anda tengok kepada mana sekuen pun Anda tengok kepada mana sekuen pun dia complete. Ni 1 hour. Tengok sekuen ini. Atas ini kepada sini dia complete sini. Sekarang ni tak ada. Kalau nak trade dia, kalau nak juga nak trade dia ini sekuen ini. Tapi kita tahu sekuen yang kalau dia break ini. Barulah dia ada high low, lower high, lower low. Kalau dia break dan tak complete tapi kita tahu level tu di time frame besar dia berada dalam 187. Tak boleh kalau nak trade dia untuk shorter time frame, anda boleh trade kat sini untuk short. Kalau dia buat yang ini. Faham tak? Dia tak complete lagi ke bawah. Itu je. Satu saya kata tak payah tahu elite wave. Anda buat ini je, Galih. Wimon. Alif. Yang ini je. Satu saya kata pandai mengira je. Lepas tu ada kira lekuk-lekuk dia kan. Itu je. Okey. Ini untuk gold. Jadi gold dua daripada tiga condition ni dia kena satisfy barulah dia ada pergerakan. Pada waktu ni gold tak ada apa-apa, tak ada sekuen. Anda akan dapati price dia kejap. Mana Syarif? Syarif? Ada tak Syarif ikut? Kenapa muka saya stuck ni kejap Sekejap saya refresh sekejap Okey. Gold pada waktu ni tak ada sekuen. Anda akan dapati price dia akan lebih macam ni lah. Jadi gold tak ada sekuen. Benda yang nak kata dia trend dia dah overbought, oversold. Syarif, faham yang ni? Nampak tak apa yang saya katakan gold akan volatile. Dia tak ada apa-apa. Sekejap naik, sekejap turun, sekejap naik. Kalau anda trade yang ini, anda trade dekat time frame M5, bawah M15, cantik. Maksudnya pegang, masuk, keluar. Tak ada pegang sampai esok hari, tak ada. Itu cantik. Faham? Untuk time frame kecil-kecil, cantik. Tapi kalau anda pergi swing benda ni, dengan anda kena swing. Tak pergi mana? Dengan kita kena swing kan. Ni kalau anda trade dekat M15, dia akan ada sekuen. Kalau dia break ini, sini, barulah dia ada sekuen. Kalau satu ni break 3 ni, lepas tu 2 tu anda boleh trade. Untuk shorter time frame. Ya. Okey. Jadi gold tak ada. Gold tak ada. Time frame kecil. Boleh lah kalau anda rajin nak buat kecil-kecil tu boleh lah. Okey. Silver sama. Ini wave 1. Ini wave 2. Kalau dia break atas lagi. Trend dia ke atas. Trend besar dia ke atas. Satu saya tak suka nak short dia. Kalau ini break out ke atas, ini masih B. Ini 3, 4, 5 kan. Ini 1, 2, ini 3, 4, 5. Sekejap dia Zul tukar. Lepas tu jatuh balik. Kau buy ke atas. Faham? Katalah. Ini naik macam ni kan. Oh, ni naik ni Zul. Ni nak uptrend ni. Dia naik macam ni kan. Saya tukar macam ni. Ni boleh buy ni. Saya tukar dia macam ni. Jadi B. Dah ke bawah balik. Nampak?
Zul, signal sell tu. Mana sell? Signal buy tu. Belum masanya, belum masa. Belum masa, dia tak ada sekuen. Sekejap dia tukar. 3, 4, ni 1, 2, sini je 1, 2. Dia tak overlap. 2. Dia tak langgar hukum. Ni 1, 2, 3, 4, 5. Dah. Ke bawah. Elliott Wave ni apa kita nak buat suka hati kita? Saya tak gunakan Elliott Wave. Elliott Wave ni cuma papan tanda. Faham tak? Kita boleh buat apa saja dengan dia. Nak jadi ke atas, ke bawah, semua boleh. Saya gunakan sekuen. Sebab kita tengah expect untuk indeks buat wave 3. Inilah waktu indices dynamic. Ini shorter term, M15 indices dynamic. H1 ke atas, waktu ni baru indeks dynamic. Bila buat wave 3 dalam 3. Waktu ni tak ada. Dalam M15, yes, dia ada indeks dynamic. H1 ke atas, dia tak ada indeks dynamic. Faham? Kalau indeks dynamic, gold silver tak kuat. Gold silver akan pecut ke bawah. Faham? Sebab tu saya belum nak kata gold naik. Belum. Kita tengah tunggu wave 3 dalam dia. Sabar lu. Kan? Okey. Minyak. Minyak, tak ada. Ini tak ada incomplete sequence. Minyak sama juga dengan copper, tak ada incomplete sequence. Euro AUD punya lah lama aku tunggu Euro AUD ni. Tak apa. Kita tunggu wave 2. Sebab ni wave 3 dalam 3. Ini wave 2. Kita tengah tunggu wave 3. Dia tak ada incomplete sequence tau. Nampak dia complete ni. Hampir sampai 1 dia. Euro AUD. Tapi disebabkan jangkaan bahawa kita nampak untuk AUD tadi nak sampai, Euro pula jauh lagi. So kita akan ada this retracement bila Euro catching up dengan AUD. Tapi kita tahu AUD lead kan. Faham tak yang leading, lagging dengan concurrent? Sama dengan pergerakan apa yang mendahului, apa yang sama dengan pergerakan pasaran, apa yang lambat. Faham So, apa yang mendahului adalah AUD, NZD, dia break awal kan. Baru keluar soalan, jawapan Faizal baru keluar. Lambatnya keluar. Okay, so Euro AUD ni, saya akan tetap nak short. Okay, sebabnya, ini cross. Sebabnya, Euro catching up. AUD akan sampai resistance dahulu, lepas tu dia sideway. Masa AUD sideway, Euro catching up, ini akan berlaku. Faham? Bila Euro sampai resistance, AUD akan start pergi. Waktu tu Euro AUD akan jatuh. Ni. Saya tunggu Euro AUD ni. Euro GBP jangan pegang dulu. Tak ada apa-apa. Euro GBP tak ada. GBP AUD saya tak gemar dia kecuali dia break bawah ni. Masa ni saya tak pegang dia, tak minat dia. Okey. GBP NZD pun dah memulakan, tak ada ke atas. Ini dah sampai ekstrim. Kalau dia break bawah ni 3 wave saya long. Masa ni saya tak pegang dia. Okey. So apa yang kita lihat cari peluang adalah US 30, UK 100, IBEX 35, CAD JPY, Euro JPY, AUD US dollar hampir sampai, tapi saya lebih minat kepada USD CAD, Euro AUD untuk short, komoditi tak ada. Okey. Ada soalan? Ada soalan? Yang saya minat adalah benda ni. Terutamanya US 30. US 30 lead. Dia kuat lah. Lepas tu dia akan tunggu yang lain dulu. Sideway, lepas tu retracement. Dia tak akan retrace banyak. Dia akan retrace dalam WXY. Ataupun dia akan tunggulah yang lain. Yang lain belum buat high-high kan. Kecuali untuk UK 100 dengan ESP 35. Nikkei tak.
Apa lagi? US 500 tak ada, DAX tak buat high-high. Okey. Pilih yang ada sekuen. Pilih yang ada sekuen, trade je. Boleh? Lagging teruk, lagging kita ni. Aduh. Okey, kalau tak ada lain, kita break dahulu. Saya akan sentuh banyak sikit mengenai topik kita pada hari ini. Stick to the plan. Kalau price buat benda lain, dan kita plan lain. Itu plan semasa kita. Berdasarkan maklumat yang ada pada harga semasa, apa yang kita nampak. Trade apa yang kita nampak. Buat dia ulang-ulang-ulang. Benda sama tiap-tiap hari. Okey. Jadi kita break dahulu, kita sambung balik selepas iklan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lepas ini. Kami akan memberitahu anda mengenai $30 bonus tanpa deposit. Anda boleh mula berdagang tanpa risiko. Jika anda membuka ataupun mendaftar akaun nyata bersama XM, anda akan mendapat $30 yang akan dikreditkan ke dalam baki akaun anda. Untuk bermula, anda hanya perlu mendaftar akaun nyata bersama XM dan pendaftaran hanya mengambil masa kurang daripada 3 minit sahaja. Jadi tunggu apa lagi? Mari mula berdagang! VPS atau Virtual Private Server adalah perkhidmatan yang digunakan dalam dunia hosting di mana ia berfungsi sebagai pelayan khusus yang berdiri sendiri. VPS XM membolehkan anda berdagang dengan lebih pantas dan mudah. VPS XM mudah diakses dari lokasi anda, tingkatkan masa perdagangan sesuai untuk penggunaan penasihat pakar dan dengan ketersediaan 24 jam. Untuk masa yang terhad sahaja dalam tempoh promosi, perkhidmatan VPS XM tersedia untuk semua pelanggan XM yang sedia ada dan baru secara percuma, tertakluk pada terma dan syarat. Manfaatkan sepenuhnya pelaksanaan XM dengan VPS XM. Forex juga dikenali sebagai pertukaran mata wang asing, FX atau mata wang. Perdagangan mata wang adalah pasaran global yang decentralized di mana semua mata wang dunia didagangkan. Tapi bagaimana semua ini boleh membantu anda jika anda tiada pengetahuan tentang Forex? Selamat datang ke XM, broker yang dipercayai, dan kami menyediakan platform pendidikan dalam cara yang mudah dan juga inovatif. Dengan XM, anda berpeluang untuk mendapatkan pendidikan percuma mengenai perdagangan Forex dari platform seperti XM Live, Ruang Asas, Ruang Lanjutan. Soalan Rosan ya, nak tanya pasal channel. Okey. Ni soalan Rosan mengenai RSI punya channel ya. RSI punya channel. Kita nak tahu, saya letakkan kat atas supaya senang nampak lah banding dengan dia. Jadi kita nak ambil channel dia daripada peak ataupun daripada tempat berlaku divergence. Sama lah peak dengan divergence. So, iaitu kat satu ni, ini tempat dia. Ini tempat dia. So, maksudnya kita ada satu channel kat sini. Ni mungkin time frame ni tak nak nampak sangat. Saya tukarkan time frame kecil lah. Time frame kecil lah. Okey. Kecil sangat tak nampak. 15 minit saya tengok kepada yang nampak. Okey, 15 minit mungkin nampak sikit. Okey, ini adalah satu. Jadi dia kat sini. Ini ada divergence. Daripada peak yang satu Rustan satu. Lepas tu ada tengok lukis je. Lepas tu dia break out atas ya. Jadi kita ada satu tempat. Ni channel dia. Ini satu channel dia. Lepas maksudnya ini adalah A ke X ke apa ke? Ni satu. Faham? Okey. Dan ini dua dia. Sampai dia habis. Tak kisahlah dia break ke apa ke, tak kisah. 2 dan 3. Jadi ini connector kita. This is your connector. Jadi maksudnya itu tempat kita tarik Fibo. 1, 2. Dapatlah tempat kita. Saya cuma concern pasal dia kat mana connector je. The moment dia break ini, itu je. Saya concern pasal itu je.
Saya letakkan limit order, habis. Saya tak peduli dah. Nak tengok dia divergence ke apa ke, saya tak tahu. Yang saya tahu 1, 2, 3. Itu je saya tahu. Okey, sebab kalau anda tunggu macam tu, apa jadi tahu? Anda biasanya, siapa perasan benda ni? The moment dia kena equal leg tu, something akan jadi kepada price. Sama ada price terus pergi, ataupun price akan sideways, lepas tu baru dia pergi. Ataupun dia terus junam. Ataupun dia ni, lepas tu baru dia junam so slow. Tapi something akan jadi kepada price. Perasan tak benda ni? The moment dia sampai dekat equal leg ni, something akan jadi. Tengok, dia cecah, lepas tu dia akan buat something. Dia nak decide terus pergi ataupun tak. Faham tak? Anda akan nampak benda ni. The moment dia sampai equal leg, something. Akan ada something. Dia akan ada something. Tak tahu kenapa. Itu dia. Muhammad Sofian. Type nama sendiri lah. Itulah saya pun kena refresh banyak kali ni. DVR ni apa benda pula DVR ni? Okey, ambil daripada tu tadi Ustaz. Pick dia daripada tempat 1 tu. Jadi tempat itu kita assume sebagai A ataupun W or whatever. Okey. Kalau tak ada soalan lain, dia delay. Internet teruk ni dulu. Okey. Faham. Itulah. Internet saya okey. Kalau tak 123.6 ke atas terus. Sebab itu jangan tunggu. Dia sampai letak limit order, letak stop loss, letak TP, letak alert. Kalau trigger entry, dia macam ni. Kalau letak, jangan tunggu. Saya letak macam ni je. Kita identify 5 wave. 1 kan, 2, saya letak alert kat sini. Saya letak alert macam ni. The moment dia break ini, saya break dan saya dapati syarat-syarat dia complete. Yang ini sebagai connector. Saya nak tengok dia connector. Masa tu saya buka RSI. Tengok yang ini tadi kan. Dia break. Jadi saya nak tengok RSI je. Gambar tak bergerak. Refresh balik Syarif. Kalau gambar tak bergerak. Refresh balik. Jadi kalau itu berlaku, saya nak tengok RSI. Ini RSI. Asalkan cukup syarat dia sebagai connector, saya letakkan limit order. Letak stop loss. Kira tempat TP. Dah, saya tutup chat tu. Dah tak tengok. Lepas tu saya layan lah you all dekat Discord. Kan semalam nampak saya jawab soalan orang. Lepas tu trigger. Cepat pula dia. Biarlah. Lepas tu dia lalu dekat situ. Dah, saya jawab orang dekat Discord. Lepas tu saya tengah tengok chat-chat orang yang hantar untuk mentoring program tu. Lepas tu ramai pula mesej. Boleh masuk lagi tak boleh masuk. Waktu dia naik macam itulah orang tanya. Boleh masuk lagi ke tak? Saya tak faham. Waktu dia kat sini adalah je orang tanya. Boleh masuk lagi ke tak? Allah. Kita dah letak biji. Dah risk free. Dah ambil sebahagian profit dah pun. Tak tahu. Mana tahu dia nak naik lagi kan? Tak tahu. Yang saya tahu kita risk free. Itu je. Boleh? Okey. Kalau tak ada lain, yang saya tunggu semua saya letakkan kat situ. Faham? Jangan tunggu. Nak tunggu dia RSI ada kat sini. Nak tunggu 5 minit. Pergi tengok divergence lah. Apalah. Payah. Anda tengah tunggu ni dia dah sampai 100%. Selalunya jadi kan. Dia cocok. Dia cocok tak naik. Kita pula tengah tunggu divergence. Masak. Saya tak. Saya letak je dah. Habis cerita. NJ break trend line. Ya, NJ pun sama seperti AJ tadi kan. Saya ceritakan tadi NJ. Sekejap kita tengok NJ. NJ saya tak lukis sebab dia sama dengan JPY. Okey, NJ kan. Ini wave 2. Ini dah habis wave 2. Ni tengah buat wave 3. Ni tengah buat wave 3 ni. Ni tak ada. Kalau anda tak entry dekat sini, tak entry dekat sini, tak ada. Dia tak ada ni.
tak ada equilibrium. Ni dah habis ya. Nampak? 1, 2, dia dah habis. Kalau nak entry dia, dia kena lepas 1618. Biasa je. Anda kena tunggu dia buat benda ni ya. Sampai 1618, 4, 5, then kalau dia lain sikit, then anda masuk. With 4 punya entry. Faham? Kalau saya save chart ini kan, anda buka save layout saya, anda boleh buka NZD-JPY ni tau. Cerita dia, anda save layout saya dekat trading view, lepas tu anda type NZD-JPY, anda akan dapat tengok chart ni. Okay, NZD-JPY ni. Saya tak update dia, sebab dia sama dengan AUD-JPY. Okay? Okay. Kita selesaikan tugas kita hari ini, iaitu topik kita pada hari ini, iaitu dalam pasaran untuk semasa ni ya. Jadi kejap, saya refresh ni sekejap. Okey, jadi pada semasa, kalau kita lihat daripada sudut pergerakan dekat pasaran, dekat indeks utama dunia, futures untuk US, menunjukkan bahawa kekuatan pergerakan pada hujung sesi US awal pagi tadi, pada awal sesi Asia nampaknya dah mula reda sedikit, momentum dah mula reda sikit. Kita nampak DAX berada dalam keadaan yang lebih negatif berbanding dengan buka awal pagi tadi. Kita ada untuk Nasdaq, Nasdaq futures dia menunjukkan dijangka kita akan ada opening yang lebih rendah pada waktu US pada malam nanti. Kita juga ada US 500 menunjukkan open market untuk US session adalah lebih rendah berbanding semalam. Dan ini dikatakan adalah kebimbangan pasaran mengenai ini. Saya buka dia dulu mengenai apa yang kita nampak kepada pergerakan semasa untuk ini yield untuk di pasaran bond ya. Kita nampak untuk ini adalah sama dengan ZN. Ini adalah yield dia, ini adalah harga dia. Sekejap kita lihat structure dia semasa mana dia punya. Okey. Ni ada US. Okey, ini ya. Jadi kalau kita lihat kepada structure untuk ZN semasa, berdasarkan struktur yang ni saya nampak kita start lah pula. Okey, kita nampak struktur semasa sedang melakukan pergerakan ke bawah. Apapun berdasarkan apa yang kita nampak sekarang ni, the structure still hold untuk ke bawah. Maksudnya kita masih ada indeks yang kita masih ada yield ataupun pulangan yang meningkat dan apa dalam keadaan biasa pasaran, biasanya bila kita nampak ini jatuh, pasaran saham akan naik. Kebiasaannya, ini yang saya maksudkan, kalau kita nampak US 10 years ni naik, normally kita akan nampak pasaran saham juga akan naik. Itu kebiasaan. Saya bagi US 500 contohnya. Biasanya kita akan nampak dia bergerak selari. Jadi kalau itu kebiasaannya. Ini menaik, ini akan juga path yang menaik. Jadi kalau kita lihat kebiasaannya. Tetapi ini menggambarkan kadar faedah. Maksudnya apabila orang membiayai pelaburan, semakin dia naik, itu bermakna kadar pembiayaan makin mahal. Ini cerita dia lah. Okay? Macam mana kita nak trade dia. Okay. Sebab itu saya tunjukkan ZN tadi. Dan apa yang saya perhatikan untuk semasa pergerakan ini adalah masih lagi ke bawah. Ini sepatutnya kat sini. Okay. Masih lagi, ini masih lagi menunjukkan pergerakan ke bawah. So, apa impact dia kepada pasaran? Apa cara kita untuk nak fahamkan benda ni dan nak cari entry dekat market? Okay. Bila kita ada interest rate, ini basically peningkatan interest rate. Apabila kita ada interest rate yang meningkat,
Okey, maksudnya perlu pelaburan pulangan kepada pelaburan adalah meningkat. Okey, fahamkan yang berikut. Ini akan mempunyai kesan langsung kepada JPY. Ya. Sebabnya pelabur-pelabur dekat JPY, fund-fund besar dekat JPY akan banyak lagi melabur kat luar. Sebabnya pulangan lebih tinggi. Ya. Jadi, ini akan menyebabkan bila orang dari Jepun menggunakan dana Japanese yen, melabur kat luar, itu bermakna dia tukar Japanese yen kepada mata wang lain. Itu nombor satu. Itu boleh melemahkan JPY. Okey? Itu nombor satu. Jadi kita lihat kepada apa yang kita nampak untuk pergerakan pair JPY untuk semasa. Kalau kita lihat across the board, keseluruhannya, kita nampak untuk even USD JPY menunjukkan JPY lemah. Kenaikan ini bukanlah US dollar strong. USD JPY, ya. Macam mana saya letak dia punya ayat ni? Sekejap. Okey. USD JPY strong ada dua. Yang pertama, US dollar strong, JPY weak ataupun sideways. Okey. Itu boleh menyebabkan USD JPY naik. Nombor dua, US dollar sideways and JPY weak. Itu je cara untuk USD JPY ni naik. Jadi kalau kita lihat kepada pergerakan semasa untuk dollar index, kita nampak pergerakan dia turun. Pergerakan dia turun. In other words, USD JPY ni naik adalah disebabkan oleh JPY weak. Japanese yen lemah. Okey, itu yang pertama yang kita faham. Jadi JPY weak maksudnya pair JPY sedang melakukan pergerakan ke atas. JPY lemah dan ini mengukuh. Okey, itu nombor satu. Nombor dua yang kita dapat daripada intercept ni menaik adalah kepada apa kesan dia kepada pergerakan dekat pasaran saham. Kalau kita lihat kepada pergerakan pasaran saham semasa, kalau kita lihat secara besarnya, kita ada yang ini tadi dah sampai kawasan resisten. Dah sampai kawasan resisten. Ni maksud saya kalau kita lihat daripada equal leg daripada daripada March 19.3 dan bulan 8, ini dah sampai zone resisten. Jadi daripada zone resisten ni sama ada dia akan membuat penurunan seperti yang merah ni, ataupun dia akan terus menaik seperti yang hijau. So apa yang kita nampak the one is berdasarkan pergerakan ZN, kita akan ikut yang hijau, tapi dia tak bergerak lurus macam ni. Ni maksud saya kalau kita lihat dekat ZN ni yang apa kita nampak dekat ZN, satu lagi kaki kat bawah, bermaksud yang itu tadi naik sebelum dia naik balik kat sini. Okey. This kenaikan ini akan menyebabkan dekat pasaran saham yang ini melakukan satu koreksi, akan melakukan satu correction sebelum dia naik balik. Okey, itu dalam jangka pendek. Dan apabila ini pecut jatuh, sini pecut naik, ingat dia terbalik. Itu boleh menyebabkan pasaran saham
melakukan correction yang lebih besar, iaitu melakukan 3 wave correction dekat sini. Bila itu tadi, ZN tadi dalam wave 3, sebelum ini menaik balik. Itu impact dia. Itu impact dia. Bila interest rate makin naik, ZN jatuh banyak, yield naik, itu boleh menyebabkan pasaran saham melakukan move ini. Okey. Sekiranya this one melakukan higher high, kita boleh entry, menunggu peluang entry. Kena faham, kenaikan kadar faedah tadi datang bersama dengan jangkaan inflasi naik disebabkan oleh kenaikan ekonomi. Kalau inflasi naik bukan disebabkan oleh kenaikan ekonomi, ekonomi tak bagus, kos naik, orang tak masuk market. Faham Lutfi? Sama macam kita nak loan kereta lah. Anda nak beli kereta, anda nak loan. Mula-mula anda tengok cek dia punya interest rate dekat bank, semua mahal. Anda tak terima lagi. Tapi kalau keadaan ekonomi bagus, anda jangka pendapatan anda pun bertambah, anda akan terima kadar faedah tinggi tadi. Faham tak? Kalau keadaan ekonomi tak bagus, kadar faedah naik, anda tak jangka pendapatan anda bertambah, anda tak jadi beli kereta. Sama. Faham? Saya cuba gunakan bahasa macam ni. Ini maksud dia. Okey? Jadi sekiranya, dan apa yang kita lihat semasa adalah kepada ini. Kalau kita lihat, ini belum ada high high dibandingkan sini. Sama juga dengan DAX, tak ada high high, belum ada high high dekat sini. Tapi kita dah ada US 300 yang ada high high yang sama kat sini. So, sekiranya berlaku correction yang besar, kita akan cari peluang untuk nak long US 30. Jadi untuk yang ni tadi, untuk indices, kita tunggu benda ni berlaku. 1, 2, 3, 4, 5 dan anda tunggu this correction berlaku. 1, 2, 3 untuk kita mencari peluang long. Boleh? So, kita akan cari peluang long. Yang ada pada waktu ini adalah kepada US 30. Kita scan lagi kepada ni, US 30. Saya rasa yang macam ni senang nak tengok kan. Lagi senang nak faham. Nombor 2, kita tengok kepada yang lain. IBEX. IBEX adalah indeks bagi 35 syarikat dekat Spain. Dan dia juga menunjukkan sini adalah satu struktur. Ini satu struktur. Okey. Dan kita dah ada higher high. Okey. So, ini pun menunjukkan terdapat incomplete sequence daripada bawah ni kepada 1, kepada 2 yang tak habis lagi kat atas. Wassalam Bang Syukur. Yang tak habis lagi kat atas. Masalah dengan IBEX ni, yang internal dia ni, dalam ni, dia dah sampai. Dia dah sampai. Jadi kalau macam ni, macam mana kita nak trade dia? Kita tunggu this move. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 yang buat higher high. Anda akan trade yang kecil. Faham? Anda akan trade yang kecil ni. Bukan tunggu yang 2 ni. So, saya buang dulu IBEX dalam ni. Saya buang IBEX dalam ni. Saya kena buang dia. Boleh? Okay. So, yang ini kita tak dapat nak trade dia pada struktur semasa sebab internal dia dah tak ada, dah dikira trend dalam tu dah habis. Faham? Kalau satu ni tak sampai satu atas ni untuk internal tadi, yang besar dia tak habis lagi. Tapi yang internal dia habis. Kalau dia cuma sampai kat sini, lepas tu turun, tak sampai satu, kita boleh entry. Masalahnya ini tak habis. Jadi kita cuma boleh entry bila kita ada internal punya. Maksudnya yang dalam ni. Kita cuma kira yang ini.
Dan kita tengok yang antara dua ni. Antara dua ni. Ini yang tak habis. Dan kita boleh trade yang satu ni. Faham Bang Syukur? Okay. Jadi ini kita tak trade. Ini kita tunggu another leg, satu lagi sequence yang baru. Jadi dia tak ada incomplete sequence. Jadi kita tak trade. Dia tak ada apa? Momentum sequence, dia tak ada incomplete sequence. Kita tak trade dia. Jadi ESP35 kita buang daripada macam AUD juga. Maksudnya dalam tu tak ada sequence. Dia tak ada sequence. Okey, next kita tengok kepada UK100. UK100 internal dia sama juga. Internal dia yang ini internal dia tak ada. Satu dia tak buat high. Jadi ini tak ada. Jadi UK100 ini pun tak buat high. Ini tak buat high lagi. Jadi tak ada. Kita cuma cari trade dia sekiranya kita ada satu yang merah kat sini nanti. Kalau satu yang merah kat sini, kalau tiba-tiba dia break satu atas ni, kalau dia break atas ni, then dua tu kita boleh trade. Pada waktu ni berdasarkan structure tak ada. Boleh? Wassalam Husin. Jadi ini sebab itu saya masih katakan kita bukannya dalam indeks dinamik. Kita masih dalam, kalau 15 minit, yes, kita indeks dinamik. Tapi H1 ke atas, kita belum lagi indeks dinamik. Kita masih dalam fixed dinamik. Kita masih dalam wave 1. Ini dalam wave 1. Kena faham. Try tengok dekat besar. Anda kat mana? Kita kat hujung trend tau. Saya tengok dekat US 100. US 500. Kita dekat hujung. Anda dekat hujung. Kita dah 3-4, kita sedang menjangka wave 5 tau. Dan wave 5 off 1. Belum lagi indeks dinamik. Belum. Indeks dinamik mungkin dekat time frame kecil. 15 minit, 5 minit. Itu indeks dinamik dalam situ. Okey, tapi di H1, H4 belum ada lagi orang Sarawak Madah. Belum lagi. So, untuk indices, asalkan anda tak short dia. 3 wave untuk US 500 ni, untuk US 30 ni, kita akan cari peluang untuk entry nanti. Belum. Okey. Kita ada entry yang ni hari tu, kena BE kan. US 30, kena BE. Kita masih ada US 500 daripada bawah. US 500 kita entry daripada sini. Kalau anda ada entry kat sini, biar. Ini jauh lagi. Dia dua ni, ingat tak saya sebut, dua ni tak akan pergi bawah. Kalau dua ni pergi bawah, kita tengah retrace benda yang besar daripada March tahun lepas. Jadi, kalau anda dah masuk daripada sini, anda hold. Anda masuk kat sini hari tu, anda dah kena BE. Okey? Jadi kalau anda ada entry yang ini iaitu, biar. Belajar untuk hold lah kan. Ini setiap hari dia tengok. Tengok, tanya. Bang, dah boleh ambil profit. Tutup separuh. Kalau tak tahan kan, tutup separuh. Profit pun, yang saya pelik, profit tak tahan profit tu. Dia, betul. Masalahnya kalau lama anda tak biasa swing kan. Dan tiba-tiba profit dah banyak. Anda takut dia hilang. Kalau timbul perasaan tu, the moment anda rasa macam tu, tutup separuh lagi biar anda dah ada untung. Book separuh. Boleh? Profit pun salah. Loss pun salah. Macam mana tu? Okey. Jadi ini adalah apa yang dalam indices. Ada soalan tak untuk indeks? Anda tak percaya punya yang saya terima mesej daripada orang. Saya tak tunjuk dia orang. Setiap hari meriah. Ada soalan untuk indeks?
Kalau dia buat bigger correction, kita akan cari untuk US30 ni. Macam mana kita tahu dia dah bermula bigger correction? Simple. Ada nampak dia lain kan. Correction dia macam ni rupa dia. Tiba-tiba dia ni lain rupa dia. Kalau dia buat macam ni lain kan. Jadi ini bukan 4, ini 2. Nasdaq is doing bigger correction. Saya tak ada lukis untuk Nasdaq ya. Tapi kita tengok kepada US warna. Kita tengok CFD je lah. Okay, Nasdaq is doing bigger correction. Nampak tak? Correction yang ini dia break out kan? Nampak tak? Dia break out. Okay. Dan kalau kita lihat structure semasa ni bermula daripada sini. Bermula daripada sini kan? Tak kisahlah, dia ini flat tapi tak apa. Okey. Jadi, kalau kita lihat, first ada determine dulu. Adakah ini incomplete ke tak? Ke bawah ni. Jadi, ini masih ke atas. Belum So, anytime dia buat correction yang besar, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 untuk 1. You wait for that correction. Wait for that correction. This correction. Wait for this correction. Dia kena ikut SOP. Kena ikut SOP. Belajar ikut SOP. Dia memang susah nak buat. Mula-mula saya faham Ustaz. Payah nak geram aku ni naik ni kan. Dia naik Zul tak masuk-masuk lagi kan. Kita nak tengok benda yang kita nak tengok. Lain daripada tu suka hati dia. Saya tak boleh. Bukannya hari ni je trade. Besok ada lagi kan. Okay, kalau Nasdaq buat benda ni, then saya interested. Sebab saya nak dia betulkan the whole thing, Bang Syukur. Saya nak dia betulkan the whole thing sini. Then baru saya berminat. Okay, bounce daripada 21 September, try tengok. 21 September. 21 September. Ni 20 lebih September, lebih kurang masa yang sama. The low tadi adalah low ini low ini. Okey. Low yang ini. So kalau Nasdaq buat ke bawah, ini pun ada kena buat ke bawah lagi. Satu, saya tak letakkan kita berada dalam indeks dynamic. Biarpun indeks ke atas 15 minit, yes. H1 ke atas belum lagi. Baru satu ni belum. Structure dia belum apa-apa. US 30. Itu yang leading the market semasa. Okey, jadi kalau kita menjaga indeks ke atas, dan seperti yang kita nampak tadi, yen pair masih ke atas, any retracement, kalau dia ada incomplete sequence, kita akan cari peluang. Okey, so cerita dia untuk Euro JPY ni kita ada incomplete ke atas. Jadi tapi cerita dia kalau kita lihat daripada bawah Euro JPY kalau kita lihat daripada permulaan trend dia daripada 18 bulan ni, kalau kita tarik, ini masih tak habis lagi ke atas So the moment, tapi kalau kita lihat ini adalah 1, 2, ini 3. Saya tak depend. Kalau ada trade dekat intraday, maybe the bigger correction tu anda boleh tunggu kat bawah tu untuk long. Tapi I don't really like untuk trade bila lain-lain indeks mula menunjukkan pulling back. Saya tak berapa gemar untuk nak masuk macam tu. 3, 4, 5. So unless dia buat ini. Then Euro JPY. Okay. Euro JPY. Unless dia buat itu. Ataupun seperti yang saya letakkan dalam chart ini terlalu shallow untuk nak masuk. Dia dah pergi. Masalah yang ni dah pergi. Euro JPY ni dah pergi. Simple. Benda dah pergi, biarlah. Cari benda lain kan. Yang saya nampak adalah kepada CAD JPY. Not AUD JPY, CAD JPY. Sebab CAD JPY ni dia ada incomplete sequence lagi ke atas.
Dia tak habis lagi pergerakan ke atas. Sejak daripada 9 Februari punya low ni 9 Februari. Kenapa 9 Februari ni wave 2? Tengok. Ni CAT JPY. Ni 1 hour. Okay. Ini satu low. 9 Februari. Ini wave 2. Jadi kalau kita ambil wave 2 kepada atas ni, wave 2 daripada sini, even kalau anda ambil daripada sini, okay, daripada wave 2 tu, kalau kita ambil CAT JPY kepada semasa punya high, ini tak sampai lagi. Kalau kita ambil daripada sini, kalau kita ambil ini permulaan, maksudnya dia tak habis lagi. Selagi dia tak sampai satu, even kalau anda ambil daripada bawah ni, kepada first bounce. Ini kita ada momentum sequence. Apapun, CAT JPY, any 3 wave pullback daripada structure semasa, kita tahu dia tak complete. Kita tahu dia tak complete. So, any 3 wave pullback kat sini, kita akan cari tolong. Untuk CAT JPY. Okay. Not AUD JPY. Sebab AUD JPY sama seperti Euro JPY tadi. Movement dia, whichever you take, kecuali anda ambil yang besar ni. Jadi anda ambil yang besar ni. Untuk internal dia, dia dah complete. Untuk semasa. Okay. Itu untuk AUD JPY. So, CAT JPY, I'm more into CAT JPY. Euro JPY agak borderline. So, CAT JPY kalau ada set up, I will choose CAT JPY. Okay. So, kita ada US 30. Saya buang Euro JPY daripada sini. Euro JPY kalau anda dah ada, hold. Yang sebelum ni. Okay. US 30, the same. Okay. Next, kita lihat kepada dollar pair. Kalau kita lihat pergerakan untuk dollar index, dollar index saya tukar sikit dia punya lukisan. I'm only interested kalau dia break bawah ini untuk dollar index. Sebab kalau dia tak break bawah ni, dia masih ada kemungkinan untuk naik. Ingat, wave 4 kita ni tak complete tau. Wave 4 ni dia tak complete. Dia masih ada, ni dollar index maksud saya. DXY. Kalau siapa ingat, yang ini kita tak complete tau. Yang ini, kalau kita ambil kita punya 3 wave, 1, 2, dia tak sampai 100. Ingatan dia ni kan? Dia tak sampai tau. So, dia masih tak dapat tolak kemungkinan untuk dia buat benda ni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sebelum dia jatuh. Faham tak? Kita tak dapat tolak kemungkinan tu. Macam mana kita kata itu tak berlaku? Macam mana kita kata ini tak berlaku? The only way untuk kita kata ini tak berlaku, untuk dia completekan 100% tu, adalah kalau dia break ini. Faham tak? Kita dapat kata, oh ini higher probability bahawa kenaikan ini dah habis sekiranya dia break dan buat lower low dekat sini. Kalau dia buat benda tu, then ini kalau dia 5 wave, 1, 2, 3, 4, 5, 3 wave kat sini kita boleh short. Bermaksud untuk euro US dollar, ini adalah untuk dollar index. Untuk euro US dollar, pada waktu ini pun belum buat higher high. Ini bukan higher high, ini extreme dia. Jadi structure ni satu, sini higher high dia. Dia kena break ini dahulu, baru kita confirmkan part ni habis. Jadi this pullback kita tak boleh entry. Dia pullback ni kita tak dapat nak entry.
Dalam internal dia, siapa yang masuk yang ni, satu saya dalam Discord semalam saya dah sebut kan, try tengok sekarang, ingat tak? Waktu tu price dalam kawasan sini. Okey. Jadi kalau siapa yang dah pegang, 50% saya dah keluar. 50% sebab ini wave 5. Okey, ini wave 5 dalam diagonal. Okey. 2 ni boleh entry? Tak. 2 ni tak ada. Sebab 1 ni tak buat higher high. Dia mungkin boleh sama juga. Euro US dollar. Ni Euro US dollar. Sama seperti dolar index tadi. Dia tak complete kan. Yang penurunan ini tak sampai 100% kan tak? Kita letak limit order dia tak kena kan? Ini tak kena, tak sampai. Jadi kita masih ada kemungkinan untuk dia buat ABCW, ABCX, ABCY. Baru dia naik. Faham? Dia masih boleh buat kemungkinan itu. Untuk kita elak kemungkinan itu berlaku adalah cuma kalau dia break high kat atas ni. Dia nak break high kat atas tu adalah kalau dia buat impulse ataupun buat motif. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4 and 5. So 1, 2, 3 baru kita boleh trade kalau dia break atas ini. Okey? Itu adalah untuk Euro USD. So, anda stand on the side. Tak trade ni. Kalau anda tak trade yang dalam ni sebelum ni, anda tak pegang dia. Satu, bagi mereka yang duk tunggu kan, bila nak tunggu dia break? Anda tunggulah internal. Sebab tu kita trade yang ini. Faham tak? Ini break. Kita tak tahu ini 4 ke 2 ke tak tahu. Kalau dia jadi 1, 2, 3, 4, 5... breakout atas, anda dah profit dia ni. Faham tak? Don't worry, Zul letak 1, 2, 3, 4 ke 5 ke, tak tahu. Saya tahu dia tak complete, 3 wave saya long. Jangan risau pasal apa logo, apa nombor saya letak ni. Dia boleh bertukar jadi 1, 2, 3, 4, 5 ke atas. Faham tak? Ini jadi 3 ke atas. Simple je. Kalau RSI atas ni, dia break tak jauh lagi tau. Ini nak break ni, ini dah 3. Belum. Dah belum. Kalau dia break, 3 saya kat sini, ini wave 2. Ini jadi 1. Ataupun ini 2. 1, 2, color biru. Ini 3. Ni jauh lagi. Don't worry about elliott wave. Jangan worry about elliott wave. Worry about incomplete sequence, momentum sequence. Jangan takut Zul letak 3, 4, ini 5 nak turun jauh ni. Lepas tak payah. Anda risau pasal level. Satu saya duk ulang bila orang tanya kan. Saya jawab kalau soal elliott wave, saya jawab elliott wave. Tapi banyak apa saya duk ulang. Incomplete sequence, momentum sequence. Momentum sequence ni. Ambil chart kosong, buat dia. Itu je. Nah, itu je. Okey. GBP US dollar. Kita tengok satu-satu. GBP US dollar pada waktu ni, kita dah tak ada incomplete sequence, tak ada sequence. Tak ada, ni maksud saya GBP USD. GBP US dollar, kalau kita ambil daripada bawah ni ke atas, daripada bawah ni bawah dia kan. Atas ni ke bawah ni, ini dah sampai equal leg. Jadi tak ada entry. Kalau dia buat 1618 pun kita renung balik. Lain daripada tu tak ada. GBP US dollar, anda stand on the side. AUD US dollar. AUD US dollar sama, dia dah sampai equal leg. Tak ada. AUD USD. Ni adalah AUD US dollar. Kalau kita lihat daripada kawasan equal leg dia, daripada bawah ni, dia dah sampai 1, 2. Okey, ini dah sampai. Jadi tak ada. No entry.
Okay. Unless dia break 1618 dan kita trade wave 4. Dan momentum sequence. NZD US dollar. NZD USD. Ini adalah NZD US dollar. Apa benda lah pula kat sini. Okay, NZD US dollar daripada low yang ini, okay, tak ada, ni tak ada sikun. Anda ambil lah dalam ke, luar ke, semua tak ada sikun. Tak ada. Kalau dia tak ada sikun macam ni, maksudnya macam ni kalau kita dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu dia dah complete. Katalah kita tarik kan. Lepas tu bila aku nak trade? Ni dah complete. Boleh. Kalau anda nak trade dia, kalau dia berlaku macam ni. 1, 2, 3. Syarat dia apa tau? Apa syarat dia, Rusli? Syarat dia. Yang ini, yang satu ni, dia cross sini. Tahu tak kenapa? Dia mesti cross yang ini. Kalau siapa ingat apa hukum Elliott wave, dia kena cross yang ini. Tahu tak kenapa? Dia kena cross yang ini, kepala ini. Tahu tak kenapa? Dia mesti cross. Kalau dia tak cross, kalau dia macam ni kan, jangan trade. Dia mesti cross kepala yang ini. Sama ataupun dia kena cross. Dia tak boleh sama. Tahu tak kenapa? Siapa ingat hukum mengenai extension? Dia mungkin extend. Katalah kita letak ini sebagai kan 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini sebagai, kita kata, oh ini 1 ataupun A, B dan C. Bukan diagonal. Extend 2, 3, 4, 5. Contoh Dan kita katakan ini sebagai besar. 1, 2, 3. Kita katakan ini 4. Okey, 5. Okey, katalah anda nampak daripada sudut dinamik, ini naik lagi. Sebab saham naik lagi, yen pair naik lagi, katalah. Dia dah lepas macam ni. So, kalau ini berlaku, ini mungkin extension. Faham tak? Ini mungkin extension. Dia jadi macam ni. Ini adalah merah. Adalah ni. Okey. Dan kita akan extend dia. Ni jadi 1. Lepas ni tunggu 3, 4, 5 dalam yang merah. Faham tak? Kalau kita masih berpendapat ini masih naik. Waalaikumsalam malam. Faham kan? Dia tak habis. Dia masuk 3 line terus. Yes. Kalau perasan saya dah mula letakkan dalam market analysis tu kepada 3 line. 3 line, kalau Alang dah gunakan 3 line, Alang akan perasan time factor. Alang akan perasan time factor. Tempat-tempat tu, dia tak akan sama semua sentiasa, tapi lebih kurang. Akan perasan time factor. Bilanya aset-aset tu turun dan dia bergerak sama. Untuk kumpulan yang sama. Tempat tu kita tarik Fibo. Faham tak yang ni? Syarat dia 2 ni kena masuk. Kena masuk yang ni. Barulah dia dapat jadi extension. Okey? Kalau tak, dia boleh jadi B. Jadi A, B dan C, lepas tu jatuh banyak ke bawah. Itu extension. Ingat, ni sebenarnya hukum-hukum asas dia. Nak apply dia kan. Cumanya nak fikir, nak guna dia. Jadi untuk New Zealand dollar ni tak ada sequence. Saya tak interested pada waktu ni. Untuk ni. Yang saya interested sebenarnya adalah UCAD. UCAD ada incomplete sequence. Ni adalah UCAD. USD CAD. Ini tak habis lagi pergerakan dia. Kalau kita ambil daripada high,
kepada low kat sini, kepada high balik kat sini. Oh, ni dah sampai. UCAT pun dah sampai. UCAT pun tak ada incomplete sequence. Kalau kita ambil daripada internal pun dia dah sampai. Dia tadi sama. So kalau yang dah sampai macam ni, apa kita buat? Tunggu dia correct the whole thing yang besar. Then kita akan tunggu correction yang besar. Kalau dia dah sampai macam tu tak ada, ataupun ada pergi yang kecil. So UCAT pun dah ni. UCAT pun dah sampai, AUD pun dah sampai. Jadi ada kena tunggu dollar index tadi breakdown ke bawah dan buat bigger correction, euro US dollar. Jadi kita akan bercakap mengenai structure yang baru. Dah sampai. Okey, tadi tak sampai, baru buka dia balik, sampai dah pula. Kihon Suci. Oh, okey. Kihon Suci kena praktis lah. Tapi kalau dah biasa pakai, dia simple je. Okey. Itu adalah untuk dollar pair. So dollar pair kita tak ada apa-apa. Dollar pair tak ada apa-apa. Okey, kita lihat kepada gold. Gold sama tak ada sequence. Ingat, gold cuma jatuh bila bergerak apabila kita ada 2 daripada 3 condition berikut. Gold jatuh, indeks kuat, ataupun USD kuat, ataupun yen lemah. Itu adalah masanya gold jatuh. 2 daripada keadaan ni boleh menyebabkan gold jatuh. Jadi apa kita ada? Dolar ke bawah, indeks ke atas, yen lemah. Dolar yang tak kena kat situ, tapi kita cukup 2 syarat kan. Jadi ke mana untuk gold? Gold cara besarnya ke bawah. Pada waktu ni, kita tahu dia ke bawah. Soalan dia, boleh tak entry? Kalau anda nak entry semasa, tak ada sequence. Ini cuma ada sequence kalau ini berlaku. Ini 5 wave. 1, 2, 3. Kecil ni 1, 2, 3, 4, 5. Break ni. Then 1, 2, 3. Anda boleh tarik short. Ini. Untuk gold. Tu yang saya kata. Ingat tak kita cerita pasal sini? Syarif. Mana Syarif? Syarif tahu. Saya tahu Syarif ada. Ingat tak kat sini? Kita tak cari untuk short sahaja pada waktu ni. Sebab ini buat lower low. Tapi gold tak ada sequence. Itu saya tak gemar nak masuk dia. Cumanya dia ada lower low semasa. Saya cari untuk long daripada bawah ni nanti. Belum masa je. Jauh lagi ni. 1648. Jauh lagi untuk gold. Silver tak ke mana, gold ke bawah, silver juga dijangka ke bawah. Untuk minyak tak ada sequence, nothing. Untuk copper tak ada sequence, nothing, tak interested. Untuk apa ni? Untuk euro AUD Euro AUD, if this one move higher dan break ini, break 2 ni, kalau dia break 2 ni, saya akan cari peluang untuk short daripada 2. Kalau dia naik daripada semasa, ini boleh jadi 3, 4, 5. Lepas tu kita dah naik. Itu adalah Euro AUD. Euro GBP tak interested, tak ke mana. Ini ada equal leg kat sini. Sini akan ada equal leg. Sini akan ada equal leg. Daripada triangle. Dekat sini akan ada equal leg. Bukan untuk anda masuk. Dia tak ada sequence. Saya cuma letakkan, tunjukkan kat mana 4 ni dijangka mula, dijangka bahir dekat sini. Dekat sini. Ini bukan untuk entry Okey, 4 ni sebab ini tak ada sequence. Ini tak ada sequence. GBP AUD cuma minat kalau dia break bawah ni. Kalau satu ni break bawah ni. Sekarang ni tak ada sequence. Tak ada apa-apa. 1, 2, ini dah sampai equal leg. Tak ada. Okey. GBP NZD sama. Tak ada. Saya cuma minat kalau dia break bawah ini. Tak ada. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5. Kalau break, saya minat. Tak break,
saya tak minat. Tak ada trend. Boleh? Awal laju dah pula analisa. So, apa yang kita tengah cari? Saya tengah cari untuk US 30. Sekiranya dia buat this move. Okay. Saya tengah cari untuk ini. Untuk CAT JPY. Untuk CAT JPY. Untuk CAT JPY, sekiranya kita ada 3 wave ni. This pullback. Okay. Saya tengah cari untuk Euro AUD. Sekiranya dia makin naik, terus naik. Dua ni saya akan cari. Okay, kalau daripada semasa dia naik, elok lah. Ini masih 4. Tak ada apa-apa. Sampailah, dia tak boleh jadi 4 kalau dia atas ni. Dia sini pun boleh jadi 4. Ini diagonal. Okay. Sini pun dia boleh jadi 4 lagi. Tak kisah. Ini boleh jadi flat. Pergi kat 1 minute. Nampaklah dia jadi flat. Ataupun sini flat dia. A, B, C. Nampak? Ingat flat C dia boleh jauh-jauh. Selagi dia tak tembus 2. Okey. Itu adalah untuk Euro AUD. Lain daripada tu, tak ada. Euro AUD, CAT JPY, US 30. Lain daripada tu tak ada. Ada apa-apa lain yang anda nak tengok? Kita ada masa ni. Ada apa-apa lain yang anda nak tengok? Kita punya ni delay lah. Jauh delay ni. Ada any pair? Tunggu jawapan tu. Kita slow. Ada any pair yang anda nak tengok? Anything? Apa tanya dekat Telegram? Tanya dekat sini. Chat ni. Tanya kat sini. Apa nama ni? Tanya kat Telegram. Tanya dekat sini. Biar orang semua nampak. Tanya kat Telegram. Tanya dekat chat. Lamanya kita punya lag ni. Kejap ya. Saya refresh balik. Okey. Video saya yang tak nampak. Euro NZD. Okey. Nak trade Euro NZD, tengok chart Euro NZD. Tapi kita tahu Euro NZD dan juga Euro AUD tak jauh. Okey, jadi ini adalah Euro NZD kan. First yang kita cari adalah structure ini, structure turun ni adalah daripada sini kan. Itu first. Jadi cerita dia, ini kalau dia buat lebih daripada 1618, kita boleh trade. Sama, Euro AUD tadi sebenarnya dia pun dah sampai kepada equal leg. Tapi, I'm still trading it because dia masih jelas. Euro adalah lebih lemah daripada AUD. Sama juga, Euro lebih lemah daripada NZD. Try tengok ni. Kita lihat 3. Ni Euro, NZD. Ini adalah Euro USD. Ini adalah NZD USD. Kita lihat macam ni. Tengok. Mana pergi saya punya chart ni semua lukis. Okey. Kalau kita lihat daripada structure yang dia break kan, ini adalah New Zealand dollar, US dollar. Okey. Structure ini dia break ini. Dia break daripada ini jauh sangat. Sekejap. Dia break ini. Ini yang dia break structure ini Euro ni dia tak break high yang sama.
Dia tak break high yang sama, nampak tak? Ini paling simple. Teknik 3 line. Tak apa, Irfan. Saya tak nak. Kalau tak, saya ni teknik 3 line. Dia break yang mana? Jadi tempat anda, jadi kalau anda nak tarik Fibo untuk yang semasa ni, anda tarik yang ini. Untuk semasa, 1, 2. Jadi ini dijangka pergi sampai sini. Euro US dollar. Itu je yang line-line saya lukis ni. Kat mana dia turning point. Itu je. Okey. Nampak tak? Euro, sekali lagi saya tunjukkan. NZD dah break yang belakang, yang Euro punya. Kenapa dia tak nak? Euro, high yang sama, yang dekat sini, Euro belum break. Euro belum break high yang itu. Belum break. So, NZD lebih kuat daripada Euro. Sebab itu, Euro NZD masih ke bawah. Jadi, tunggu dia punya correction ke atas, 3 wave, kita short. Itu Euro NZD. Sama dengan Euro AUD tadi. Boleh? NZD Chef. NZD Chef basically adalah Euro NZD. Sama weh. NZD Chef, Euro NZD, NZD Chef. Nah. Boleh tak? Uzli. Jadi kita nak short dia kan. Jadi NZD Chef kalau dia turun 3 wave kita cari. Boleh? Cermin kan? Ni cermin. Sama kan? Ui, teruknya left kita. Saya boleh? So kalau anda nak short yang ini selepas 3 wave bounce, anda nak long yang ini selepas 3 wave bounce. Nampak? Ui, kita punya lagging ni teruk. Suara pergi dulu baru lukisan Zul pergi. Dah macam cerita Doraemon kan, alih suara. Nanti saya pasang poket besar kat depan. Macam-macam ada. NZD Chef. Nah. Macam tu ada. Boleh? Sekejap saya refresh balik. Kena refresh banyak kali punya. ZLE. Okey. Ini kenapa saya tak kongsikan chart ini? Sebab dia sama dengan Euro AUD. Jadi saya dah kongsikan Euro AUD, anda basically dapat idea yang sama. Boleh? Dia sama dengan yang atas. Itulah Syarif. Kena banyak kali. Saya pun kena ni. Okey, nampak? Dia sama. Sebab tu saya cuma kongsikan Euro AUD. Jadi ada dapat Euro NZD, NZD Chef. Itulah pening. Saya pun pening tengok. Kena tinggal sebelah either Time ataupun Telekom bang. Pindah rumah sebelah dia. Kod-kod laju. Ataupun duduk rumah saya lah. Sebelah. Okey, nampak? Okey. So, tiga instrumen. Jangan tanya kat Telegram. Tanya dekat ni. Okey, Euro GBP. Banyak kali kita tunjukkan. Euro GBP dan GBP Chef. Sama. Euro GBP. Ada nampak Euro ada tukarkan dia kepada Chef. Faham tak? Euro GBP, GBP Chef. Benda sama. Boleh? Ini sama. Dua ni. Euro GBP, GBP Chef. Ini sama. Tukarkan Euro tu kepada Chef je. Sebab tu saya kongsikan Euro GBP. Tak payah GBP Chef. Dia macam saya lukis 2 kali lah jadinya.
Dia takkan satu lekuk, tapi structure dia sama. Structure dia sama, kan? Dia takkan satu lekuk, ni laju, ni slow kan, itu je. Tapi kalau ni structure dia lebih structure dia sama. Anda akan dapati anda punya fractal tu pun lebih kurang, anda akan dapati anda punya lukisan pun sama. Jadi kalau saya nak lukis sama macam lukis dua kali cuma terbalik. Jadi saya kongsilah Euro GBP. USD Chef saya tak minat Rimon sebab dia tak ada incomplete sequence. Bagi tahu saya kat mana incomplete sequence dia. Kalau USD Chef, tengok USD Chef, unless dia buat ini low dia, ini low dia. Kalau nak trade dia, ini level dia. Nampak tak? Level ni ke atas sana, satu kat sana. Tak kisahlah correction dia besar. Tahu tak apa masalah saya dengan yang ini? Dia terlalu dekat dengan invalidation time. Kalau nak short dia daripada sini. Tapi ini terlalu dekat. Dia boleh tembus dan terus naik ke atas. Chef tak kuat. Kenapa trade anda ada New Zealand dollar yang break ke bawah, menunjukkan New Zealand dollar kuat. Kenapa nak trade USD Chef? Dia tak kuat. Anda tengok ni US dollar. Ini USD CAD yang sama USD kat depan kan. Baik, saya trade USD CAD sebab saya tahu ini kuat. Ini tak. Sedangkan US dollar sama ke depan kan. Nampak? Ini USD kat depan. Jadi antara CAD dengan Chef. Kalau nak trade dia, baik trade CAD Chef. Faham tak? Baik, saya trade CAD Chef. USD Chef saya tak nak, tak kuat. Chef tak kuat. Baik, saya trade. Sebab saya tahu Canada dollar jatuh, Chef lemah. Baik, saya trade CAD Chef. That's a better trade. CAD Chef. Akan ke atas. Kita tunggulah dia punya pullback. Baik, saya trade ini. Ini pun dah ada momentum sequence. Betul tak? Ini pun dah lebih 1618. Bukan sebab correction besar kita nak masuk. Sebab ada set up kita masuk. Bukan sebab correction besar. Faham? Nampak? Baik, saya better saya trade CAD Chef daripada saya trade USD Chef. Sebab Chef tak kuat. Ataupun AUD Chef, ataupun NZD Chef. Boleh? Okey? Nampak Ingat, anda trade dua benda tau. Anda bukan trade satu. Anda trade Canada dollar, anda trade Chef. Anda trade dua. Chef tak kuat. Chef dengan JPY pada waktu ni tak kuat. US dollar pun tak kuat. Euro tengah-tengah. AUD, NZD, CAD. Itu yang kuat. Euro start naik lah. Tapi tak sekuat macam AUD, NZD dan CAD yang break structure Februari, structure Januari tu. Okey? Itu saja untuk malam ni. Labur dalam satu sistem. Dagangkan sistem anda. Buat benda simple. Saya tengah tunjuk kepada high-low je. Cari structure high-low. Tapi pemahaman Elliott Wave tu bagus. Anda faham Elliott Wave, anda boleh apply dia. Tak faham Elliott Wave, anda apply kepada structure je. Nampak dah? Okey? InsyaAllah bersama lagi pada esok.